di promote ya kan dalam punya vaksin kan ada apa? Ada jenama-jenama, ada device, ada ada apa semua tuh. Oke, kan ada yang menjaga tuh. Nah, itu kita panggil promote ya. So, setiap brand tuh dia akan kira kalau yang part time lah, atau kalau full time. Kalau part time dia akan kira by hour. 1 jam berapa ringgit dia akan bagi. Setiap brand berbeda. Kalau brand besar tinggi lah. Itu lupa sudah brand apa jadi si jagat. Masa tuh dia 1 jam RM 3 ringgit 50 sen. Masa itu lah, masa 1870-an. Satu jam RM 3 ringgit 50 sen. Biasanya satu hari itu mungkin dalam berapa? 8 jam nggak? Bisa 8 jam, kan orang kerja kan? Kira saya 8 jam. 8 jam. Itu satu hari berapa? Berapa? 28. Iya kah? Si kecil kah? 28. Oke, 28. Iya, memang 28 kan. TRM 28. Saya bukan 8 jam lah saya dulu kerja. Oke, ini 28. Oke, contohnya biasanya kalau kamu part time kah, kamu full time kah, dalam 1 minggu itu dia akan bagi cuti dalam 1 hari ya. Jadi biasanya itu cuti itu kita pilih lah kita mau hari apa. Dengan kita punya partner. So, contoh 1 hari, oke, so dalam 1 minggu itu 1 hari kurang kan? So, ada 6 hari. Berapa dengan 6 hari. 1 bulan darab 4 minggu. So, berapa tuh sebulan? Sebulan, berapa gaji sebulan? Berapa gaji sebulannya? Sedih. Kalkuliter. Berapa? How much? 672. 672. Oh, saya rasa salah nih sekiran ini. 672. Ya, setahun. Setahun RM? Berapa? Setahun? 1.000. 7.000. Setahun berapa? Berapa? 8.064. Gimana tuh? 8.064. Ini setahun. Oke, adakah gaji begini dia akan dikenakan cukai? Tidak. Kenapa tidak? Ya, contohlah full time gaji begini. Kenakan tidak atau tidak? Tidak. Kenapa? Coba umur. Sebab dia di bawah daripada company, bukan? Nah, berapa gaji dia akan kira per tahun. Setahun berapa gaji untuk dia dikenakan cukai pendapatan? Bukan? Atas, oke. Berapa?
Dia baru diwartakan tahun 2015. Tidak tetap. Anggap ini tetap. Anggap ini tetap. Sudah tetap. Kenapa dia tidak dikenakan cukai? Tidak melebihi berapa ditetapkan kadar cukai? Hah? Oh. Cukai dia akan kira kamu punya gaji tahunan. Kalau kamu sampai kepada certain amount itu, baru kamu akan dikenakan cukai. Berapa amount? 30.000. 34.000. Iya, 34.000. Tapi ini di bawah RM 34.000. $34.000. So ini Alvin sini tidak dikenakan cukai pendapatan. Oke, lepas tu Alvin kerja di Smithy. Gaji dia RM sebulan dia percaya. Contohnya. Darab dengan ya, mau tahu tak? Darab dengan 30. Darab dengan 12. Dapat berapa? 324.000. RM 324.000. Kaya sih kan? Nanti saya belanja kamu di pasar. 324.000. Layakkah dikenakan cukai? Layak dikenakan cukai. Oke, selain daripada gaji, ada lagi pendapatan yang juga dikira sebagai pendapatan. Antaranya bonus. Kamu tahu bonus kan? Macam mana kira bonus? Tahunan? Bulan? Biasanya dia bagi tahunan. Macam mana dia kira bonus? Apa? Yang bercukai? Tidak. Apa? Iya, biasanya bonus ini ditengok daripada gaji seseorang. Sama ada dia swasta, kerajaan pun begitu juga. Kadang-kadang kalau company besar, kadang-kadang dibagi 3 bulan bonus, 4-5 bulan gaji. Ya, kalau parents kamu dapat bonus tuh, kamu minta duit lah. So bonus pun kalau dapat bonus, dia akan masuk di dalam sini. Sini bonus. Dia akan kira juga, akan dicukai. Yang kedua, dividen. Dividen tahu kan? Dividen? Apa dividen? Lupa sudah. Ada sebagai itu? Siapa cakap tahu tadi itu? Apa itu dividen? Apa itu dividen? Ya, ni berak account ni. Apa itu dividen? What is dividend? Dividen. Kaya apa dividen kaya?
Wih, perempuan ada dividen kan? Dividen. Ya, pengerti macam ada kan? Ya, apa itu dividen? Apa? Apa? Dia bab 3 itu simpanan dan pelaburan. Dalam pelaburan itu ada dividen. Apa itu dividen? Cukai. Aisyah lah. Apa itu dividen? Apa? Hasil apa? Dia memang hasil, dia pendapatan kok. Hasil apa? Hasil pendapatan apa? Daripada mana? Daripada bank. Mana ada itu? Bukan simpanan. Sewa bukan? Sewa lah. Daripada saham. Daripada saham. Kalau kamu ada beli saham, lepas itu saham syarikat itu mengumumkan dividen tahun ini sekian. Contoh kamu dibagi dividen 100.000 contoh. Itu pun akan masuk dalam kamu punya pendapatan. Apalagi dikira pendapatan? Faedah. Apa itu faedah? Apa faedah? Simpanan. Simpanan dia di dalam bank. Terus itu ada dia punya faedah dia. Ya. So, yang faedah itu pun akan masuk dalam kamu punya pendapatan. Itu pun dicukai. Yang seterusnya, ini kerajaan mengambil duit kamu sini. Sewa. Kalau kamu ada apa? Ada rumah sewa, ada kedai sewa, ada bangunan sewa, ada kendaraan disewa, itu pun akan masuk dalam pendapatan kamu. Dicukai juga. Seterusnya, apa kita buku teks? Royalty. Ya, royalty. Apa itu royalty? Apa itu royalty? Royalty. Kamu pernah dengar royalty minyak? Ya, Dija, apa royalty Dija? Ijit bahasa Dija. Apa royalty Dija? Royalty. Royalty ini contohnya kamu ada, royalty ini berkaitan dengan kamu punya aset yang orang jual. Contohnya kamu tulis sebuah buku, terus itu diterbitkan oleh penerbit. Hasil daripada penjualan itu semakin banyak dijual, semakin kamu tinggi dia punya royalty. Yang dibagi kepada penulis itu dinamakan royalty. Paham? Royalty-nya kamu memiliki aset, apa-apalah aset, intelek kah, apakah kalau macam negeri minyak, yang Sabah Sarawak, dia ada royalty minyak. Maksudnya minyak Sabah Sarawak punya, tapi diusahakan oleh Petronas, diusahakan oleh kerajaan persekutuan. Kerajaan persekutuan akan bayar royalty kepada negeri Sabah. Maksudnya benda itu kita punya, tapi orang lain yang pergi usahakan. Orang lain pergi jual. Oke, paham. Apa lagi?
Apa itu premium? Apa itu premium? Insurance. Pendapatan ke? Pendapatan kan? Apa itu premium? Oh, so royalty, kalau kamu ada royalty masuk dalam pendapatan kamu juga akan dicukai juga. Premium, apa itu premium? Apa KWSP? KWSP itu dia bukan pendapatan. Dia potongan gaji kan? Potongan LHDN. LHDN yang ambil semua cukai ni. Apa itu premium? Nah, premium saya pun tak tahu apa itu premium. Ya, yang saya tahu premium itu yang insurance ya. Okay, so ini semua akan masuk dalam kamu punya pendapatan. Okey, apa yang tidak dikira sebagai pendapatan? Sumbangan. Bukan. Tidak dikira sebagai pendapatan. Pertama, allowance. Allowance tidak kan? Belum batang saya hidup. Masuk dalam pendapatan? Tidak, cuma tidak semua pendapatan diterima daripada pendidikan tinggi juga. Jadi tidak semua. Subsidi. Allowance tidak dikira kan? Tidak. Dia allowance tidak akan masuk ke dalam kamu punya pendapatan yang dicukai. Allowance. Contohnya allowance apa? Itu? Allowance rumah. Lagi? Allowance rumah nih maksudnya kalau kamu punya contoh kamu jalan kerajaan kan. Lepas itu dia sediakan penginapan, dia sediakan quarters apa semua. Tapi kamu tidak ambil. So kamu akan dibagi allowance rumah. Apa lagi untuk allowance? Allowance perjalanan. Macam kalau kamu outstation akan ada dibagi allowance. Okey. Seterusnya allowance, lepas itu satu lagi? Subsidi. Contoh subsidi? Subsidi. Petrol. Lagi? Apa lagi? So basically kalau apa-apa pendapatan ini semua dikira kecuali ini salah allowance dengan subsidi. Kita tidak perlu kira untuk kira dia punya cukai. Okey. Panjang pun ni. Biasa kalau orang lari daripada cukai apa dia boleh kena denda. Denda ataupun dipenjara. Atau kedua-duanya sekali kan? Dia tu apa fakta dia? Okey, ini hasil ni dikutip oleh LHDN. Lembaga hasil dalam negeri. LHDN ni dia kutip duit, lepas tu dia bagi kepada siapa? Kerajaan Persekutuan. Iya. Okey, kita masuk macam mana kita mau kira kita punya cukai. Okay, cukai pendapatan individu yang perlu dibayar dikira berdasarkan pendapatan bercukai. Pendapatan bercukai boleh diperoleh menggunakan persamaan seperti di bawah. Pendapatan bercukai sama dengan jumlah pendapatan tahunan, sebulanan darab 12, tolak pengecualian cukai. Okey, pengecualian cukai dulu. Okey. Pengecualian cukai ini adalah apa-apa sumbangan ataupun derma yang kita bagi kepada agensi-agensi kerajaan. Contohnya perpustakaan, klinik-klinik ataupun NGO yang berdaftar dengan LHDN. So kita boleh bagi sumbangan kepada siapa? Kepada jabatan-jabatan kerajaan ataupun NGO yang berdaftar dengan LHDN. Contohnya macam Sultan Mizi kan. Apa NGO dia? Sabar Relief. Okey, Sabar Relief tu kalau contoh kamu nyumbang berapa?
Contohnya 100.000. Contoh gaji kamu kan 300.000 kan gaji kamu kan. Terus kamu sumbang 100.000 kepada Sabar Relief. Oke, kalau Sabar Relief ni ada dia berdaftar untuk potongan cukai kepada LHDN, so kamu hanya akan dikira pendapatan bercukai kamu 200.000 saja. 100.000 itu tidak akan dikira sebagai yang akan dikasih cukai. Oke, so pengucuran cukai ini untuk semua sumbangan ataupun derma kepada agensi kerajaan ataupun NGO-NGO yang berdaftar dengan LHDN. Pelepasan cukai. Okay, pelepasan cukai ini adalah perbelanjaan diri sendiri. Apa lagi? Pasangan, anak-anak. Apa lagi? Yang perbelanjaan penyeman begitulah. Ini biasanya akan diberitahu oleh kerajaan lah apa-apa yang dia kasih lepasan cukai. Itu biasanya diumumkan masa belanjawan, pembentangan belanjawan. Okay, so faham sudah? Pendapatan bercukai sama dengan pendapatan tahunan tolak dengan pengecualian cukai. Pengecualiannya maksudnya yang kita bagi derma, sumbangan. Tolak pelepasan cukai. Ini belanja-belanja kita yang kita pakailah. Yang diisytiharkan oleh kerajaan. Dia boleh berubah setiap tahun. Tapi dari tahun ke tahun dia boleh berubah. Apa yang diberi pelepasan, apa yang tidak. Okey. Okey, kita masuk latihan. Okey, contoh 1. Encik Khairul memperoleh pendapatan tahunan sebanyak Rp125.300. Termasuk allowance. Diberi bahawa allowance berjumlah 12.340 adalah dikecualikan cukai. Pada masa yang sama dia memberi derma kepada perpustakaan berjumlah 2.000. Jumlah pelepasannya pula ialah RM22.500. Hitung pendapatan bercukai Encik Khairul. Okey, pendapatan bercukai. Apa rumus dia? Cukai sama dengan pengecualian cukai. Pendapatan bercukai, apa rumus dia? Okey, pendapatan, jumlah pendapatan tahunan tolak pengecualian cukai. Pengecualian cukai tolak dengan pelepasan cukai. Okey. So pendapatan tahunan dia berapa? 125.300. Okey. Pengecualian cukai dia 12.340. Pelepasan cukai 22.500. pada masa yang sama dia memberi derma kepada perpustakaan. Okey, dia bagi derma tu apa? Sumbangan tu pengecualian kah pelepasan? Pengecualian. Dia pengecualian. Allowance memang dari awal memang tidak dikira pendapatan saja kalau allowance. So itu memang tolak sudah, lepas tu tolak lagi dia punya memberi derma tu 2.000. Lepas tu pelepasannya ialah 22.500. Apa 22.500 ni? Dia punya pelepasan. Contoh-contoh pelepasan yang kita ada apa? Perbelanjaan diri kita. Apa lagi? Kita bayar yuran sekolah anak kita. Kita beli bahan-bahan bacaan. Apa lagi? Kita beli insurans. Beli baju. Kita punya kelengkapan dirilah. Tapi dia ada had lah. Dia ada had. So tu sebanyak 22.500. Itu pendapatan bercukai Encik Khairul. So berapa tu? 12. Tolak semua berapa? Berapa? 88.460.
So itu pendapatan bercukai. Apa maksud pendapatan bercukai? Maksudnya itu adalah pendapatan yang akan kita kira berapa cukai dia. Kita hendak kira yang 125.000 tu, kita kira yang 88.000. Situ barulah dikira cukai. Itu maksudnya pendapatan bercukai. Okey. Ada soalan? Ada soalan? Sudah. Apa tu? Okey, seterusnya. Ashraf mempunyai pendapatan bercukai sebanyak RM47.531 pada tahun 2020. Dia telah membayar zakat berjumlah RM280 pada tahun tersebut. Hitung cukai pendapatan yang perlu dibayar oleh Ashraf bagi tahun tersebut. Ribet tu dekat. Okay, cukai pendapatan bercukai dia 47.000. 531. Lepas tu dia bayar zakat berjumlah 280 pada tahun tersebut. Okey, zakat ini adalah rebate dalam, dia boleh jadi rebate dalam apa? Pendapatan bercukai. Rebate kita ada dua. Satu, zakat. Kedua, kalau kita punya gaji dan kita punya pendapatan bercukai kurang daripada 34 ke 35? 34.000? 35.000. Tahu kan rebate? Tahu rebate? Apa maksud rebate? Apa maksud rebate? Rebate apa? Potongan. Rebate ni potongan. So kita kira dulu dia punya cukai berapa semua. So dia punya pendapatan bercukai dia 47.531. Okay, so berapakah cukai dia yang harus dia bayar? Okay. Cukai yang harus dibayar. Ini kita rujuk pergi jadual saja kan? Nampak jadual ni? Yang mana satu kita punya ni? Yang 30. Sini kan? 35.000 hingga 50.000 kan? Okay, so 35.000 yang pertama berapa? 600. So 600 tu wajib sedang itu. 15.000 yang berikutnya 800. Okey, cuba kita kira. Berapa tadi tu? Berapa ribu yang pertama? 35.000 yang pertama. So 35.000 yang pertama sama dengan berapa ratus? 800? 600. Oke, yang seterusnya ini RM 47.531 tolak RM 600, tolak RM 35.000 kan? Darab dengan 800. Berapa? Masuk kalkulator ya? Tolak dulu dia. Terus darab 800.
Raisya, bangun Raisya. Allah, si Raisya. Tidur si Raisya. Berapa? Letak kurungan, letak kurungan. Kurungan, tolak, terus itu darab 800. 10.000. Berapa Dija? 1002. Semua dapat yang sama kah? Wah? Poin 48. 48 sen. Itu. 1020. 10.000. Ya benar 10.000. Macam mana kira bang? Ya. Katakan. Kurang. Kasih kurangan lo. Gimana kurungan lo? Kalau kan aku tentang kurungan dia 35%. 35.000 itu darab 8%. Darab. Kasihan aja tuh. Masa tadi. Coba tulis balik. Kurungan. Ini apa jajannya? Kasih aja terus. Darab 8%. Itu 80%. Kalau 8% 0,08. Oke, dapat sudah. Cukai yang dia harus bayar adalah 600 nih tambah dengan 1.000. Seram. 600 sama dengan 1.600 2 ringgit 48 sen. Oke, so ini adalah yang harus dia bayar. Tapi dia dah bayar zakat, so tolak ribet. Sebab ribet itu adalah potongan. So tolak saya semua. Berapa dia bayarnya ribet? 280. Berapa? Tolak 280. 1.320. 22. Poin 48. Nah, itulah jawabannya. Itulah jawabannya. Apa jawabannya? Inilah jawabannya. Yang selalu kali di sebelah itu kena teriak. Seram, Bang. Oh ya, habis masa sudah. Tiada soalan? Tiada soalan? Bagus. Oke, itu saja